This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. Okey, kita tahu di Tumplak dia sebenarnya asal daripada Bukit Merah di kawasan Tanah Rata ya. Dan di kawasan Bukit Merah Tanah Rata ni sebenarnya organik dia tinggi. Taburan hujan dia tinggi. Jadi kalau dari segi pengurusan baja ni biasanya kita tahu durian kalau kita diberinya baja kimia yang banyak, dia akan berbuah banyak. Kalau dia berbuah banyak, persaingan zat berlaku. Bila persaingan zat berlaku, ia akan menyebabkan bekalan makanan tidak mencukupi dan seterusnya akan menyebabkan bengkau berlaku. Dan penggunaan kimia yang tinggi, terutamanya nitrogen yang tinggi juga akan menyebabkan ketidakseimbangan zat. Jadi dari segi pengurusan durian ni, 24 memerlukan sumber organik yang banyak, kalsium yang tinggi, dan juga dari segi potasium juga perlu ditinggikan seandainya bila musim hujan untuk mengimbangi supaya kita nak nisbah NPK ni dalam kedudukan 214. Ini antara satu daripada keperluan yang diperlukan oleh 24. Dan kita dapati juga 24 biasanya kalau dekat bahagian buntut ataupun di penghujung buah tu, biasa berlakunya ada satu tompok hitam. Itu adalah tanda-tanda kekurangan kalsium. Dan kekurangan kalsium inilah juga disebabkan bila berlakunya musim panas, kekurangan air, zat tidak disalurkan. Inilah yang menyebabkan masalah kualiti durian 24 ini berlaku. Daripada perhatian yang saya lakukan, kalau kita nak melakukan satu pengurusan baja yang seimbang, biasanya kita bermula selepas habis buah gugur. Biasanya selepas gugur buah, saya memang menggalakkan para petani. Pertama ialah melakukan pembetulan pH tanah dulu. Biasanya disebabkan tanah di Malaysia memang adalah asidik. Dan tanah asidik ini berlaku disebabkan taburan hujan kita tinggi. Galian-galian yang dalam bentuk charge negatif kebanyakan akan lesap dibawa oleh air. Jadi yang tinggal tu yang positif, itulah yang menyebabkan keasidan tanah tinggi. Jadi pertama ialah kita harus lakukan pengaporan. Dan kalau boleh pengaporan kita lakukan dengan memilih kapur yang memenuhi ciri-ciri yang paling penting adalah saiz ataupun molekul yang kecil. Dan kita tahu dari segi mikron ataupun saiz yang diperlukan adalah 5 mikron dan ke bawah. Seandainya mana-mana kapur yang dimana kehalusannya kurang daripada 5 mikron memang berkesan. Tetapi seandainya lebih besar dari 5 mikron, keberkesanannya agak suka kita perhatikan walaupun kita tabur lah. Seterusnya dari segi di Tumplak ini kita nak pastikan pertumbuhan vegetatif yang cukup banyak dahulu sebelum menggalakkan pembungaan. Jadi kalau boleh kita harus melakukan pembajaan yang menggunakan baja organik yang banyak. Dan juga dari segi penggunaan nisbah NPK itu kalau boleh biar ada seragam, ataupun kita ambil contohnya boleh ambil 315 ataupun yang N sedikit tinggi. Contohnya yang biasanya dipakai kalau boleh juga kita boleh pakai baja yang semi organik. Yang biasanya formulasi yang saya sendiri pakai adalah SP1 lah, di mana N sedikit tinggi dengan P tinggi, K rendah sedikit. Kita nak menggalakkan pertumbuhan vegetatif ataupun pertumbuhan daun. Dan seterusnya pergi pada musim arohan bunga. Pada musim arohan bunga kita boleh meningkatkan nisbah P yang tinggi, K yang tinggi, ataupun kita boleh memilih baja seperti yang saya sendiri pakai. Kita boleh pakai baja SP2 di mana P dengan K tinggi, N rendah untuk menggalakkan pembungaan. Dan selepas berbunga, satu faktor yang penting adalah kita perlu terus membekalkan lagi unsur kalsium, terutamanya dari segi kapur cecair yang di mana nanoka yang saya praktikkan untuk membetulkan pH tanah lagi. Dan seterusnya yang faktor yang paling penting ialah selepas berbunga ataupun antisis. Pembajaan kalau boleh kita kena bergerak ke arah organik ataupun kalau boleh penggunaan kimia yang minimum. Sebab kalau kita menggunakan baja kimia banyak, di 24 buahnya akan jadi sangat besar.
Dan kita tahu bila di 24 buah yang besar, biasanya kalau 2 kilo ke atas, peluang mengkal tu tinggi. Tetapi kita tengok buah biji 24 yang kecil ataupun yang bentuknya yang bengkang-bengkok tu, biasanya kualiti buah akan lebih tinggi berbanding dengan buah yang besar. Dan kenapa begitu? Yang ini disebabkan persaingan zat antara ulas durian tu juga menentukan ciri-ciri kualiti. Kalau buah yang kecil, biasanya dalam tu ada 2-3 ulas, dan 2-3 ulas ni biasanya kualiti tinggi. Tetapi seandainya kita buka 24 dengan penuh, dengan ulas-ulas pangsa yang penuh, biasanya disebabkan persaingan zat itulah menyebabkan durian itu mengkal. Dan kita juga dapati ialah penggunaan baja yang betul. Contohnya kalau kita menggunakan baja SP4, dia biasanya biji akan jadi keset. Dan biasanya biji keset inilah akan memberi kita kualiti yang bagus, sebab apa? Persaingan zat tidak berlaku di antara biji dengan isi. Biji yang keset, zat yang berlebihan akan disalur kepada isi. Dan biasanya kita dapati mana-mana durian di mana biji yang keset kualitinya tinggi. Contohnya kita tengok Musang King, bijinya keset, kualitinya sangat bagus. Begitu dengan juga durian ROI, kalau bijinya keset, kualitinya juga tinggi dan dia boleh ada rasa pahit. Jadi antara yang kita boleh kawal adalah dari segi pembajak yang betul akan menentukan juga besar kecilnya biji juga. Kita lihat dari segi analisis nutrien ataupun zat daripada durian. Kalau kita ambil sebiji durian pergi hantar ke analisis, kita akan dapati dia mengandungi NPK, magnesium, kalsium, sulfur dan juga unsur suri seperti zinc, manganese, boron, copper, molybdenum dan lain-lain lagi. Jadi kalau kita lihat daripada segi penggunaan, kenapa kita begitu menekan pada penggunaan baja? Kalau contohnya kita menggunakan baja kimia. Baja kimia merupakan baja yang dihasilkan secara tulen, penghasilannya NPK sahaja, di mana dia jarang mengandungi yang unsur-unsur yang sebutkan mikro dengan unsur suri. Jadi apa yang kita perlu tekankan adalah keseimbangan zat. Kalau kita lihat daripada segi NPK, biasanya kalau tengok 315, maksudnya dalam tu dia memang dihasilkan 100% adalah NPK. 15% N, 15% P, 15% K. Tetapi kalau kita dapat menggunakan baja yang di mana ada organic compound, organic compound itu sebenarnya akan memberi kita baja yang seimbang, di mana dia mengandungi zat kalsium, magnesium, manganese, zinc, sulfur dan lain-lain. Jadi pemilihan baja tu sangat penting seandainya kalau kita nak memastikan durian kita berkualiti. Antara faktor yang paling utama kita kena fikir adalah keseimbangan zat. Dan contohnya kita tahu penggunaan dari segi baja kimia juga ada satu faktor yang sangat penting yang banyak kita lepas pandang adalah penggunaan sumber K. Kalau sumber K kita datang daripada MOP, muriate of potassium, dia mengandungi chloride ataupun klorin. Dan klorin itu sebenarnya boleh menyebabkan kecederaan pada isi. Maksudnya adalah kalau kita buka durian dan makan, ada sebahagian tempat yang putih dan keras itu adalah kesan-kesan kecederaan klorin. Kalau boleh kita nak pastikan juga sumber yang digunakan, contohnya sumber K itu adalah yang paling bagus adalah SOP, di mana SOP itu adalah sulfate of potassium. Dia mengandungi sumber sulfur dengan potassium, ataupun kita boleh memilih potassium nitrate di mana tidak ada sumber menggunakan klorin. Dan satu lagi faktor yang penting, sumber N juga penting. Sekarang kita dapati sumber N pun ada yang mengandungi klorin, contohnya AC, ammonium chloride. Jadi kalau boleh jangan gunakan sumber yang mengandungi klorin. Dari segi amalan agronomi ni kita bahagi pada beberapa bahagian. Satu daripadanya kita kena bermula pada pokok, kita kena keadaan pokok yang sihat dahulu. Kalau pokok yang sihat, kalau boleh kita elakkan dia daripada berbuah. Sebab kalau pokok yang tidak sihat, seandainya berbuah, buahnya kebanyakan akan sedikit berbau masak. Itu antara satu dari faktor yang kita harus perhatikan. Kedua ialah dari segi bilangan buah. Contohnya kalau kita buah yang melebihi had ataupun kemampuan pokok berbuah, dia akan juga menyebabkan berlakunya juga persaingan zat. Dan ini juga boleh menyebabkan even fruit ripening ataupun buah masak tidak seragam. Seterusnya juga dari segi umur pokok. Dan satu faktor yang penting lagi adalah kalau pokok yang tidak sihat tu biasanya mengikut kanker atau penyakit. Itu juga merupakan satu faktor yang penting. Kalau pokok yang sakit,
Kebanyakan adalah kanker, jangan bagi dia berbuah. Dan satu lagi pengurusan yang amat penting, saya masih ingat lagi pada tahun awal tahun 2000 ataupun penghujung 1999, banyak petani di sini masih menggunakan konsep beracun rumput. Tetapi hari ini kita lihat sudah banyak petani dan mula menggunakan konsep menyimpan rumput ataupun mengadakan penanaman penutup bumi, terutama menggunakan kekacang ataupun lain-lain rumput. Rumput merupakan kulit kepada tanah. Jadi kita tahu durian ini sebenarnya adalah pokok hutan. Dan sekurang-kurangnya kita harus mengekalkan ataupun mewujudkan suasana hutan untuk pokok durian tumbuh sihat. Dan kita dapati zaman dulu orang kampung tanam durian, biasanya dia tidak merumput. Dan apa yang dilakukan hanya bila menunggu musim durian nak gugur, baru kita buat satu kerja dipanggil menebas. Sebab tu kita tahu ialah pokok-pokok durian di kampung biasanya akan menggunakan kaedah menebas, iaitu hanya membuangkan anak-anak pokok dan merendahkan sedikit rumput untuk memudahkan mengutip hasil, itu sahaja. Dan itulah yang kita dapati, yang dulu tanam orang kampung tanam durian tidak sesuka sekarang. Sekarang disebabkan kita menggunakan mesin menolak bersihkan habis kawasan tu, kita sebenarnya secara tidak langsung telah mewujudkan suasana gurun ataupun suasana yang tidak sesuai untuk pokok durian hidup. Dan tuan-tuan dan perempuan sebenarnya digalakkan untuk menyimpan rumput supaya dapat memberikan sedikit organik kepada tanah, dan dia juga dapat menggemburkan tanah secara tidak langsung. Dengan adanya organik, wujudnya cacing tanah. Cacing tanah ini akan mengerik lubang dan menggemburkan tanah. Kalau kita lihat dari segi kualiti ini, memang segala durian kalau kita nak jual baik dengan baik adalah kualiti. Contohnya kenapa Musang King begitu terkenal di seluruh dunia. Kalau berbanding dengan negara jiran kita Thailand, antara faktor yang paling utama adalah, penentu utama adalah kualiti. Jadi dari segi kualitinya, untuk meningkatkan kualiti sebenarnya kita tahu ialah pembajaan. Dan pembajaan dari segi formulasinya sangat penting. Kalau formulasi yang betul, bijinya akan jadi keset. Jadi sebenarnya di 24 biasa kita ketahui adalah bijinya adalah bulat besar. Tetapi melalui kaedah pembajaan SP4 yang kita pernah buat kajian bersama dengan Jabatan Pertanian Raw, kita dapati biji 24 boleh dikesepkan. Biji dari segi IOI juga boleh dikesepkan. Biji untuk duri hitam pun boleh dikesepkan. Malahan kita dapati duri hitam yang tanam di Raw adalah manis dan bercampur pahit. Jadi ini juga antara bukti-bukti yang kita lakukan kerjasama penyelidikan bersama Jabatan Pertanian Raw, menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh mengecilkan saiz biji durian ataupun mengesepkan biji durian melalui kaedah pembajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada eksperimen kita perhatikan, kita dapati formulasi SP4 ini sebenarnya memberi satu kesan yang sangat ketara dalam menghasilkan kualiti durian. Dan malahan kita dapati kualiti durian yang tinggi akan mendapat sambutan yang lebih tinggi, dan harganya sebenarnya kita dapat tawar harga yang lebih tinggi daripada peraih. Dan juga kita dapati dengan pembajaan yang secara intensif, biasanya durian kita juga dapat gugur awal. Dan apabila durian gugur awal, ini juga kita akan dapat harga bayaran yang lebih tinggi. Okay, harapan pada 24 ialah kita mungkin memerlukan dua pendekatan yang baru. Satu daripadanya adalah penjenamaan baru. Sebab di 24 nama ni memang tidak sinonim bagi dalam kalangan kalau kita nak ekspor ke Hong Kong dengan ke China. Kita tahu 24 dalam bahasa Mandarin sebutnya adalah lapar mati, Jadi ataupun kalau dalam Cantonese pun 24 mati juga. Jadi penjenamaan itu sangat penting. Begitulah kita tahu juga, contohnya Musang King ni dulu dipanggil Raja Kunyit. Jadi kita tahu sebenarnya dia tidak dapat mencapai ke sasaran global. Dengan namanya Musang King ni, dia mencapai ke nama sasaran global. Begitu dengan di 24 ni sebenarnya kita dapati penjenamaan seperti ini diberi nama Super, XO, Sultan, sebenarnya mendapat satu feedback yang bagus. Dan kita tahu kalau seandainya nak menanam di 24, dia harus tanam di atas kawasan kaki bukit yang lebih kurang 600 meter dan ke atas. Tetapi tidak boleh melebihi 800. Kalau melebihi 800,
pokok suka nak berbuah. Jadi itu pemilihan tu sangat terhad untuk kawasan-kawasan tertentu saja. Contohnya di Penggalah Hulu boleh dia tanam sebab malamnya sejuk, ataupun di Rauk di atas kawasan Gunung Benom yang di mana kawasannya sejuk, ataupun di kawasan Teras yang di mana dekat kaki Bukit Fraser yang sejuk. Dan saya rasa tempat lain mungkin tidak sesuai selain daripada Taiping Bukit Merah. Dan bagi saya 24 ni sebenarnya dia mempunyai keunikannya adalah segi rasa yang memang lekit dan kuat aromanya. Tetapi disebabkan masalah perubahan cuaca dunia, dan kita tahu setiap tahun ataupun dalam masa akan datang suhu dunia akan meningkat lagi. Jadi cabarannya agak besar untuk penanaman durian musang di 24 ni. Jadi kalau boleh kita mungkin kena memilih klon-klon yang selain daripada 24 sebagai dalam nak mengkomersialkan buah durian.